pembaziran ini. So bersama dengan Pemuda Agama kita ada inisiatif Masih Food lah. Saya percaya banyak lagi inisiatif di luar sana dengan kempen hargai makanan dan sebagainya. Daripada Blue Corps sini pun ada keluarkan kempen-kempen ni. Sebab memang kita jadikan dia satu national issue sebenarnya kalau kita boleh raise-kan lah. Sebab pembaziran ni memang orang tak nampak tapi sebenarnya kita membazir banyak melalui data ni lah. So Pemuda Agama ni actually bermula daripada Madi dengan Pemuda Agama bersama di peringkat awalnya untuk ada tu dua tujuan, iaitu untuk elakkan pembaziran tu which is 12.3 SDG-nya, dan SDG 2 juga which is zero hunger, bantuan golongan memerlukan. Kita dua dalam satu, kita memberi juga kebajikan, di same time kita nak tackle pembaziran ni. Sebab biasanya dalam bulan Ramadan ni memang ramai pemurah memberi, masa ni lah bulan memberi kan, tapi dalam bulan ini juga berlaku banyak pembaziran. So berbanding dengan kita masak, kita bagi pada orang, baik kita selamatkan pembaziran ni bagi pada orang, 2 in 1. So dia bermula pada 2016 di satu bazar berhubungan dengan Cik Rahimi, dia buat seorang-seorang. Kalau ramai yang tanya berapa ramai dia perlukan, sebenarnya daripada awal dulu dia bermula dengan seorang. Dia seorang-seorang buat, dia kutip makanan tu dan dia edarkan. So 2017 di 2 bazar, 13 di 3 bazar, 19 di 17 bazar. Alhamdulillah paling besar lah jam dia. 2020 kita nak go bigger tapi PKP, dan 2021 kita nak mulakan semula di 11 bazar, 22 kita buat dah dapat rentak balik di 19 bazar, dan tahun lepas kita berjaya buat di 55 bazar di 15 buah negeri. Sebenarnya 14 tapi kita anggap Putrajaya one of it, dan juga Labuan kita tak dapat nak buka lah di sana. So itu sikit sebanyak daripada sejarah Masih Food ni digerakkan. So berikut adalah skop tugas leader bazar. Ini adalah kit leader bazar. Kalau boleh scan tu dia akan keluar ke satu selain daripada scan, saya bagi juga dalam link di chat box. Okay, so kalau tekan link dengan scan tu sama je dia akan keluar. Unjuran tahun 24 berapa negeri dalam dengan bazar, sama juga di 15 negeri, dan juga insyaAllah kita nak target untuk 100 bazar di satu Malaysia lah. Dan sebenarnya target kita tu jauh lagi daripada the real numbers. Bazar dekat Malaysia ni lebih kurang saya dengar dalam last time saya dengar 2,000, rupanya lebih kurang 20,000. So kita masih jauh lagi sebenarnya, tapi kita nak bawa kesedaran tu, bukan kita nak menguruskan saja. Kita nak be present dekat bazar tu untuk menunjukkan kepada peniaga dan kepada pengunjung yang kita perlu elakkan pembaziran dan ada inisiatif untuk mengurangkan. Okay. So ini adalah skop tugas bazar. Harap boleh stay dengan slide ni, saya akan tunjukkan satu persatu. Okay, dia ada 5 skop tugas untuk ketua bazar. Ketua bazar, ketua sukarelawan lah kita panggil. So yang pertama ialah untuk dapatkan kelulusan tapak bazar. Yang ini setiap satu ni saya akan go through one by one. Yang kedua adalah untuk sediakan senarai penerima. Ketiga untuk menguruskan peralatan tersebut, Masih Food, pembelian, sewaan dan sebagainya. Keempat, pengurusan sukarelawan. Dan yang kelima adalah untuk rekod data kehadiran, data kutipan dan sebagainya. Boleh tekan dekat link kat atas tu. Saya ada share link tadi tu. Dia sama je, QR code dengan link tu dia akan pergi ke link yang sama. Nanti saya akan share semula di hujung slide lah. Slide ni ada dalam tu. Slide yang saya tunjukkan ni ada je dalam link tu. Okay, kita go yang pertama. Dari segi skop tugas yang pertama iaitu kelulusan tapak bazar. Pertama ialah kita kena pasti dulu tapak bazar berdekatan yang beroperasi. Saya percaya ada dah beberapa GPS yang dah pun kena pasti dah tapak mana yang berdekatan dan yang ingin beroperasi, dan mungkin dah dapat kelulusannya. So kedua adalah dapatkan kelulusan dari pihak berkuasa. Kami ada sediakan surat lah dalam kit tu. Kalau tak ada mungkin saya akan masukkan nanti kemudian. Edit template untuk surat permohonan untuk projek Masih Food ni, kertas kerja dan juga surat sokongan juga ada disediakan. Yang ni daripada Madilah, mungkin kita boleh dapatkan juga surat sokongan daripada KPDN untuk disertakan bersamalah untuk dapatkan kelulusan pihak berkuasa bazar. Dan boleh sertakan juga, boleh berlaku perbincangan mohon bantuan jika perlu kepada pihak berkuasa bazar tersebut. Pihak berkuasa bazar ni boleh jadi dia direct PBT, boleh jadi di bawah persatuan, ada satu persatuan penduduk ke atau persatuan bazar tersebut, ataupun ada satu company yang dilantik, ataupun daripada masjid terus. So ada banyak sebenarnya pihak berkuasa bazar ni boleh jadi beberapa pihak. Tapi biasanya semua tu akan link kepada PBT juga. So
kalau daripada PBT pun boleh, tapi kalau boleh direct kepada Persatuan Bazar tu sendiri pun boleh. Okay, antara mohon bantuan yang diperlukan mungkin kita boleh bertanya dengan mereka adalah ruangan tapak untuk operasi Masjid Food, lot dah lah kan. Stor penyimpanan berdekatan sekiranya tapak bazar perlu dikosongkan setiap hari, dan juga bantuan kemah, meja dan kursi jika ada lah, jika perlu. Sekiranya kita dah ada, kita tak perlu minta lah. Tapi ini upon mereka punya discussion dengan mereka lah, sekiranya mereka tak boleh nak provide, mungkin kita boleh kena cari cara lain lah. Kemudian yang kedua adalah segi senarai penerima. Yang ini kita perlu kena pasti juga kawasan penerima berpotensi berdekatan dengan bazar tersebut. Sebab yang kita kena pasti tapak bazar dahulu, baru kita boleh tahu senarai penerima yang berdekatan. Tapi saya percaya mungkin dekat sini daripada GPS boleh bawa ke kampus masing-masing lah, utamakan kampus berdekatan dahulu. Itu saya sampaikan kepada semua ketua bazar dekat Malaysia ni. Untuk yang nombor ni lah, kena pasti dah dapatkan detail nama, alamat untuk hantar dan juga nombor telefon untuk kita contact, which is kampus berdekatan. So saya rasa untuk GPS dia agak direct, di mana bawa makanan tu kembali ke kampus, ataupun boleh juga sekiranya makanan tu ada melimpah, berlebihan, seperti contoh hujan lebat ke ataupun pengunjung kurang ke dan sebagainya sebab ada hujung bulan tak ada gaji lagi, mungkin tak ramai yang membeli. So mungkin ada limpahan makanan yang berlebihan, so kita boleh bagi juga kepada surau berdekatan ataupun persatuan penduduk, ataupun boleh tinjau juga asnaf-asnaf yang berdekatan lah, dari kawasan PPR ke ataupun ada kelenangan ataupun orang asli. Setiap bazar berbeza dia punya keliling dia, golongan apa yang memerlukan tu. Ada yang dekat dengan orang asli, situlah dia punya antara capaian penerima yang kita boleh pergi. Selain daripada itu, sekiranya nak go extra, boleh dapatkan senarai daripada JKM ataupun Baitul Mal ataupun Zakat Negeri. Mereka ada senarai ni. Dan juga boleh juga sebenarnya kalau saya pendapat saya, kita boleh juga berikan kepada golongan yang mungkin terpinggir ataupun tercicir seperti pelarian dan sebagainya lah. Yang itu mungkin diorang ada yang tak dari segi immigration yang mungkin ada isu dan sebagainya, tapi kadang-kadang mereka memerlukan bantuan juga. Yang last kali adalah ketiga, itu berhubung dahulu kepada pihak tersebut, memaklumkan mengenai program ni lah. Pertama ialah kita tidak janjikan jumlah sebab dia bergantung kepada kutipan harian tu. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Kemudian boleh juga sertakan surat sokongan jika perlu, dan kalau boleh jika ada lah, ini jika ada, kalau boleh dapatkan bilangan penerima supaya di hujung nanti kita boleh dapatkan satu laporan untuk kita sertakan berapa ramai dah kita bantu. Ini jika boleh lah, jika ada. Sebaiknya adalah. So itu untuk skop tugas yang kedua, senarai penerima. Yang ni one time je lah, nombor satu dengan nombor dua. Nombor tiga, ada juga one time, ada juga yang perlu di-update regularly. Saya pecahkan kepada tiga. Itu peralatan kemah operasi. Yang kedua adalah peralatan utama dan juga pembungkusan. Yang ini biasanya ada yang perlu di consumable, yang perlu di-update biasa. Itu untuk nombor dua. Dan juga nombor tiga adalah segi percetakan dan juga printing. Printing, banner, editing dan sebagainya. So nombor satu boleh tengok kat sini, senarai dia boleh klik dekat senarai rujuk ni. Bila klik dekat situ, dia akan keluar dekat sini. Dia agak panjang, tapi boleh tengok mana yang relevan. Ini senarainya lah, tapi yang ini daripada senarai yang saya mention kat sini, dia berdasarkan relevansi dan juga berdasarkan apa yang diperlukan dekat bazar tersebut. So ada mungkin daripada yang senarai yang saya tunjukkan tadi tu, dia banyak daripada sini. Yang ini yang paling utama. Boleh tengok sini apa yang diperlukan lah. Yang pertama kita tengok dari segi kemah operasi tu, obviously kita perlukan kemah untuk sewa atau pinjam ataupun beli. Kemah tu lah 1x2, 1 ataupun 2, 10x10 kaki ataupun 2 kemah. Tapi saya percaya 1 kemah pun dah cukup. Tapi saya dapatkan pasti ada beberapa bazar yang di bawah jambatan ataupun di bahagian lolok kedai, di mana dia berteduh di bawah kedai, ada bumbung kedai tu. So ada juga beberapa yang macam itu, so mungkin tak memerlukan kemah. So depends kepada bazar. Sebab mungkin dekat Klang Valley ni tak banyak macam tu, tapi ada di Perak macam tu, ada di negeri-negeri lain lah. So yang itu untuk yang pertama, untuk teduh. Yang kedua adalah berkenaan dengan meja. Perlu banyak meja sebenarnya, 3 atau 4 meja. Meja ni bukan untuk sukarelawan, tapi untuk letakkan operasi makanan, especially makanan tu lah.
3 ke 5 kerusi untuk duduk, kita selang-seli lah dia akan pusing, ronda dan sebagainya. Kemudian kita akan buat waktu gelap, ada tempat yang terang tapi saya percaya dekat bawah kemah tu mungkin akan susah nampak, so perlukan lampu untuk sangkut. Tikar dan juga banting. Banting ni sepatutnya di bawah lah, terlepas kat sini. Dan juga tikar ni untuk letak peralatan sukarelawan. So itu untuk bahagian kemah operasi. Yang kedua adalah bahagian peralatan utama dan juga pembungkusan. Boleh nampak sini kita ada meja 1, meja 2 dan juga meja 3. Meja 1 ni diletakkan di atasnya adalah penimbang digital 20 ke 30 kg, bakul kecil, hardboard untuk borang data kutipan dan juga kehadiran, dan juga pen. Bakul kecil ni untuk letakkan di atas penimbang digital, sebab biasanya kalau makanan tu dia macam kuah ke apa ke, dia agak licin, dia akan meluncur keluar daripada penimbang tu. Jadi kita perlukan bakul untuk letakkan atas penimbang untuk kita letakkan makanan tu lah, so that kita boleh timbang. Tapi make sure tolak dulu berat bakul tu. Okay. Yang kedua adalah pembungkusan, meja kedua, meja pembungkusan ni dan meja pengendalian lah. Ini saya akan explain lebih further tentang food security dekat sini. Barang yang perlukan adalah sudip, penyepit, bekas makanan kecil, yang ni reusable sekiranya boleh lah, bukan single use plastik yang boleh digunakan semula lah, plastik keras. Plastik kuah, plastik untuk bahagian untuk kuah ataupun air, tali getah ataupun tali rafia untuk kuah air tadi tu, pelekat makanan, pen marker, kain lap, sarung tangan, tag makanan dan sanitizer. Semua ni berkenaan dengan pengendali makanan tadi tu. Yang ketiga adalah bekas makanan besar, yang ni ataupun bakul lah, bakul. Selepas kita dah pembungkusan semula tadi tu, kita boleh letakkan di atas bakul. Bakul yang besar lah ataupun bekas makanan yang lusinangkan dan sebagainya untuk kita letakkan makanan-makanan ini. Dan kemudian perlu juga ada sekiranya perlu, tapi agak fungsional untuk bekas-bekas makanan yang stackable, yang dia boleh tahan berat, itu kita boleh letak kat beg IKEA ataupun beg woven yang macam IKEA tu, woven besar. Sekarang ni banyak dekat Mr. DIY ada, dekat Eco Shop ada dan sebagainya lah. Dan juga troli untuk angkut barang tu ke kereta, ke kenderaan. So itu untuk yang bahagian dua. Yang ketiga pula bahagian pencetakan, iaitu untuk edit template jika perlu. Ada template tu ada di dalam kit bazar tu. Kalau tak ada mungkin akan diisikan kemudian lah. Saya dah nak settle lah kat situ. Edit template jika perlu, tambah logo ataupun nama bazar ataupun apa-apa yang diperlukan lah. Untuk banner, banting dan juga poster. Dan kemudian boleh print stiker, especially stiker. Stiker tu perlu print dengan kecil untuk kita letakkan di setiap bekas kutipan ataupun bekas repackaging balik tu. Borang rekod kutipan harian ataupun kehadiran sukarelawan, tag peniaga, tag sukarelawan dan juga flyers. So ini dari segi percetakan. Ini adalah cadangan susu atur meja dekat booth Pasir Food tu. Biasanya ramai yang follow ini lebih mudah. Tapi again dia depends kepada situasi bazar tersebut. Mungkin dia dekat dengan longkang besar di tepi ke ataupun ada lecak ke dan sebagainya, boleh ikut susunan yang sesuai. Tapi ini cadangan, iaitu di meja pertama di depan untuk menerima, timbang dan juga rekod. Peralatan dia seperti berikutlah. Meja kedua di belah kiri ataupun di belah kanan, mana-mana yang rasakan perlu. Dan belakang adalah bahagian meja untuk susun ataupun edar, untuk letakkan bakul-bakul tadi lah. So kalau perasan, yang lepas banyak sukarelawan letak barang diorang di atas meja. So dia akan menyukarkan operasi. So tikar boleh diletakkan di bawah meja untuk barang sukarelawan. Jika perlulah, sekiranya banyak sukarelawan ada kan. So letakkan tikar di bawah meja. Dan boleh juga tikar untuk kita duduk ataupun kita solat juga lah. So banting di depan dan banner di belakang. So ini hanya cadangan lah. So kalau boleh nampak, ada juga kalau boleh meja 3 tu dekat dengan kenderaan. Sekiranya kenderaan tu boleh masuk dalam di sebelah kemah, boleh letak terus, so that dekat meja 3 tu terus masuk, lebih melancarkan lagi lah proses pengedaran tu nanti. Makanan tu terus masuk ke kenderaan, meja van ke ataupun kereta dan sebagainya. Ini contoh-contoh bahan pencetakan yang kita akan uploadkan dalam kit bazar. Ini bahagian pengurusan sukarelawan. Ini juga antara the big big segment ataupun big tugas yang leader bazar perlu tahu.
iaitu pencarian sukarelawan. Ini sebab dia daripada GPS, mungkin dia dah persatuan ni, pelajar berdekatan dengan bazar ni, which is GPS tu sendiri. Atau kalau nak cari sukarelawan luar, boleh juga melalui hebahan di social media. Sebab Pemuda Gema kita akan buat secara general di satu Malaysia, dan kita akan mapkan lah, sukarelawan ni ada dekat Perak, dia dekat Ipoh. So kita akan mapkan dia dekat bazar Ipoh. Dan kemudian setiap sukarelawan di Pemuda Gema, yang ni saya tak pasti daripada GPS, mungkin kita boleh discuss. Untuk pendaftaran sukarelawan baru menggunakan sistem Sigma, sebab kami ada nak merekod data sukarelawan juga. Jadi mungkin daripada GPS, kalau ada sistem sendiri untuk merekod sukarelawan, mungkin boleh teruskan. Atau dan kami, kalau boleh, kami dah dapatkanlah data tu, so kami boleh buat analisis sukarelawan yang ada dekat dalam Malaysia ni untuk masa effort. Ataupun kalau tidak, kita boleh gunakan sistem kita lah. Saya akan tunjukkan macam mana sistem tu sekejap lagi. Yang kedua adalah berkenaan dengan susunan jadual sukarelawan harian. Ini untuk make sure setiap bazar tu mencukupi orangnya. So setiap saiz bazar tu berbeza. Optimumnya 8 orang, tapi saya boleh cadangkan dalam kalangan 5 ke 12 bergantung kepada saiz bazar. Ada bazar yang saiznya agak besar. Yang besar saya jumpa dalam 200 ke 200.5. Di Putrajaya rasanya dekat 300 juga. Itu rasanya bazar paling besar lah. Di Shah Alam ada 200 di stadium, dan sebagainya lah. Ada banyak tempat juga yang bahagian 200. Mungkin saya nak mencadangkan 12 orang satu hari. Tapi ada juga bazar yang mungkin agak kecil, dalam 50 lot saja, mungkin 5 orang dah cukupi. So optimumnya 8 orang lah. So dia bergantung kepada saiz bazar. So kena pasti jugalah saiz bazar tu besar mana untuk kita pastikan sukarelawan mencukupi. Sebab kalau saiz bazar besar, sukarelawan kurang, dia akan menyebabkan balik lambat. Dia akan lama proses tu sebab ialah kurang orang kan. Ataupun sekiranya bazar tu kecil tapi orang ramai, dia akan menyebabkan crowded dalam kemah tu. Dia macam tak ada counterproductive pula. So mungkin kita boleh tengok jugalah macam mana susunan optimum bazar yang di setiap bazar sukarelawan. Hello? Ada muted tadi. Okey, kemudian ada segi jadual harian sukarelawan untuk pastikan jumlah mencukupi setiap hari. Okey. Yang ketiga adalah untuk pembagian tugas. Sekejap lagi saya akan terangkan tentang pembagian ni so that kita boleh tengok siapa yang akan berdekat kemah, bahan peniaga dan sebagainya. Dan ketiga adalah bagian rekod kehadiran. So setiap sukarelawan, yang ini menurut sistem kami lah, perlu daftar kali pertama sahaja di dalam sistem Sigma. Pendaftaran tu kali pertama, dia ada banyak list detail yang diperlukan. Dan kemudian sukarelawan hanya perlukan isi link dalam IC saja untuk kehadiran everyday. Tak perlu lagi isi yang panjang tu untuk dalam sistem. Hello? Boleh dengar saya ke? Macam ada gangguan sikit. Boleh. Okey, alhamdulillah. Kemudian leader bazar perlu approve lah kehadiran dalam sistem. Saya akan tunjukkan sistem sekejap lagi, insyaAllah. So next adalah berkenaan dengan carakan pembahagian tugas kumpulan ni. So yang lepas ada jugalah beberapa orang yang mungkin dia terlewat. Saya dengar sampai pukul 12 malam. Saya terkejut. Kenapa boleh sampai pukul 12 malam operasinya? Tapi ini sebelum PKP. Sebelum PKP. So ini kita dah cuba melancarkan agar kita boleh lebih memudahkan proses untuk kita menimbang dan sebagainya. So saya nak mencadangkan dia dipecahkan kepada dua kumpulan. Kumpulan satu diutamakan wanita dahulu, dan juga penghantar makanan yang di-assign sebagai penghantar makanan, dan juga sebahagian pengendali makanan. Kumpulan satu. So apa yang kumpulan satu ni buat adalah boleh standby wuduk sebelum azan di surau berdekatan, dan boleh berbuka ringan terus solat lah. So itu yang pertama untuk kumpulan satu. Dan kumpulan dua, dia berbuka ringan di kemah, dan juga boleh pusing bazar selepas dia berbuka ringan tu untuk mengutik lebihan makanan yang tidak terjual. So buka ringan ni maksudnya tak berat lah, kita mungkin berbuka selepas habis operasi. So itu lebih kepada macam pengumumanan lah yang kita kena buat kan, untuk menggerakkan ini. Tapi saya rasa kita akan dapatlah amal yang dari sini juga, insyaAllah. So dari segi itu, dari segi pembagian kumpulan ada dua dicadangkan untuk memudahkan proses. Sebab biasanya wanita ni dia susah sikit untuk ambil wuduk, untuk siap pakai telepon dan sebagainya. That's why dia utamakan wanita. Dan juga penghantar makanan sebab dia akan yang last. Biasa proses dia paling ujung, so untuk dihantarkan. So that's why utamakan untuk penghantar makanan pergi dulu. Bila datang dia boleh terus hantar. Dia tak berfikir untuk nak terkejar solat. So kumpulan dua tu agak fleksibel.
So dari segi bahagian tugas pula, saya pecahkan kepada 4. Tugas satu lah untuk meja satu tu sendiri tu untuk memeriksa jenis makanan, menimbang dan juga mencatat data kutipan. Dicadangkan 1 ke 2 orang. Biasanya kat sini 2 orang pun okey juga untuk memeriksa. Kita kena buka lah. Lepas tu lepas dah buka kita timbang dan kita catat mengikut jenis makanan. Jenis makanan tu ada beza-beza. Yang kedua adalah untuk ni tugas untuk seluruh bazar. Mengutip makanan di gerai-gerai. Ada juga pekerai yang mungkin berdekatan, mungkin dia boleh hantar kepada kita. Tapi yang mana tidak berdekatan tu kita perlu pergilah untuk berjumpa dengan mereka untuk dapatkan makanan tersebut. So tugas yang ketiga lah untuk pengendali makanan. Nah ini tugas ketiga ni antara yang paling crucial di meja nombor 2. Meja nombor 2 tu yang macam mana? Yang ni lah. Ni meja nombor 2 ni. Cek asing dan juga bungkus. So meja nombor 2 dia perlu mengasing, membungkus dan juga melabel makanan. Dia bahagian food security. Saya keterangkan dalam sukarelawan kejap lagi. Dan tugas keempat untuk penghantar makanan, dia akan bermain di meja nombor 3 ataupun bertugas di meja nombor 3 dan juga di kenderaan tersebut lah untuk menghantar makanan, menyusun makanan yang sudah dibungkus dan menghantar makanan ke lokasi yang ditetapkan. Biasanya dalam 1 ke 2 orang. Biasanya kita ambil 2 orang lah untuk melancarkan lah pergerakan ni. So semasa pembagian tugas ni, meja nombor 2 ataupun tugas nombor 3 ni, pengadili makanan dia boleh pecah ada seorang ke ataupun 2 orang akan tinggal, yang selebihnya boleh solat dulu, masuk kumpulan 1 untuk solat dulu, dan kemudian kita boleh switch, kita boleh tukar. So kalau boleh perasan dekat bawah ni ada 1 star, ada 2, cheese ketua bazar untuk kena pasti tandas dan surau perikatan, dan sekiranya perlu boleh sediakan tikar dan juga air wuduk lah untuk solat, terutama kepada yang lelaki, untuk solat di kemah jika surau tu dia jauh ataupun surau tu dia kecil, so dia menyebabkan tak ramai orang boleh masuk, dan juga ataupun surau tu dia perlu berkongsi. Kadang-kadang kalau di Petronas ke contohnya di stesen minyak, mungkin ada surau yang perlu berkongsi, so kita utamakan kumpulan 1 which is wanita dahulu. So ini sekiranya perlu. Ada juga yang berdekatan dengan surau terus ataupun masjid ke, so boleh terus bahagian tugas macam yang dekat atas lah. Dan kemudian ini cadangan sahaja. Operasi sebenar mungkin berubah mengikut keadaan cuaca, kalau macam hujan lebat dan sebagainya, jumlah sukarelawan yang ada, yang hadir, macam kita dah set dah mungkin 8 orang yang hadir, tapi yang betul-betul datang ada emergency ke dan sebagainya, tinggal 5 orang. So kita kena adjust accordingly dan lain-lain lah. Okay. Itu adalah leader bazar punya skop tugas. Kemudian yang terakhir lah untuk rekod data kutipan. Ada 4 data yang diperlukan, iaitu yang pertama ialah data kutipan makanan tu, rekod jenis, mengikut jenis. Dia ada jenis, ada makanan nasi, dia ada kuih, ada mi, gorengan dan sebagainya. Dia ada disertakan. So rekod jenis makanan tu dan juga kilogram kita bertulis secara bertulis di dalam borang kutipan, hard copy. So selepas bazar, jumlahkan ikut jenis makanan dan isikan dalam sistem. Ini setiap hari lah. Ada yang nak bertanya ke? Ataupun kita open di hujung nanti. Atau boleh letakkan pertanyaan di dalam chat box lah. Saya rasa baik saya habiskan dulu. Mungkin pertanyaan tu di slide-slide berikutnya. So habiskan dulu. Nanti kita boleh buat di hujung nanti insyaAllah. Okay, kemudian berkenaan dengan data seterusnya adalah data kehadiran. Ini setiap sekolah perlu isi link kehadiran setiap hari dan sistem, dan leader bazar perlu approve lah. Yang ketiga adalah data bazar dan juga penerima. Ini one time saja, kita nak tahu bazar tu jumlah lot dia berapa besar, so that kita boleh tahu berapa sukarelawan dan sebagainya. Ini untuk lebih kepada macam data yang kita akan buat di dalam laporan. Kemudian penerima, nama, nombor telefon juga alamat kawasan, sebab sekiranya kita dapat senarai penerima, kita boleh dapat tahu kawasan mana yang kita hantar. Kadang-kadang kita tak ada nama penerima, which is kita sendiri antara part of penerima boleh letakkan alamat kawasan saja. So that kita boleh tahu di hujung report nanti kita boleh tahu kawasan mana yang kita hantarkan tu. Yang keempat adalah dari segi dokumentasi media lah. So dia boleh dapatkan gambar dan juga video. Ni sekali je. Tak perlu macam hari operasi dia 7 hari kan. Tak perlulah setiap hari tu hantar. Dan kita boleh buat. Biasa kita akan letakkan dalam Telegram group untuk dokumentasi media ni. Supaya kita boleh dapatkan takungan dokumentasi dekat setiap bazar. Dokumentasi media lah. Footage, gambar dan juga video dan sebagainya. Ini untuk later on lah, untuk kita buat laporan ataupun video gambaran dekat bazar. So untuk data kutipan, itu sahaja untuk apa nama ni?
untuk tugas, dan seterusnya lah saya nak terangkan tentang taklimat sistem. So pertama sekali, setiap yang berada di sini adalah mungkin merupakan ketua bazar. So boleh tekan pendaftaran ketua bazar ini, dia akan keluar seperti ini. So boleh klik dekat atas ni, ada pendaftaran sukarelawan, ada pendaftaran ketua bazar ataupun pendaftaran ketua negeri. So ketua negeri ni internal lah untuk pemuda gema sahaja. Setiap gema negeri dia ada PIC dia yang akan melihat dan juga memantau jugalah setiap ketua bazar di dalam negeri tersebut. Bazar-bazar yang terbuka. So boleh klik di tengah-tengah, tab yang tengah. Itu pendaftaran ketua bazar. So boleh type lah nama penuh, kad pengenalan, nombor telefon, alamat, organisasi mana, contoh macam kat sini GPS. Sebab kami ada banyak beberapa kolaborasi lain jugalah dengan UiTM, Bridget, dengan Rakam Muda dan sebagainya. So boleh letakkanlah sini Gerakan Pemuda Siswa, UPM contohnya. Kemudian lokasi bazar tersebut sekiranya tak ada, kita akan masukkan nantilah. Kemudian negeri yang beroperasi tersebut. Kemudian lepas tekan daftar, boleh klik dekat bawah ni, akses ke portal ketua bazar. Yang ini yang kita akan sentiasa guna setiap hari untuk ketua bazar. So bila kita tekan akses portal ni, boleh masukkan email dan juga kata laluan. Kemudian kita akan keluar ke laporan harian ketua bazar. So laporan harian ni macam contoh saya sebagai ketua bazar, dan tempat saya lah Bazar Ramadan Gema, which is tak adalah ni segera test saja, testing. Dan kita akan rekod menggunakan tarikh yang ada. So sekarang ni 6 hari bulan, which is hari ni lah, dia akan terus kepada tarikh semasa. Kita boleh generatekan satu link ataupun QR ni. QR ni akan berubah setiap hari. Sekejap saya cuba besarkan. Okay, boleh nampak kot macam ni. So bila kita tekan hari yang berbeza, contohnya hari ni 6 hari bulan, 7 hari bulan, esoknya dia akan berubah link dia. Nah, kalau boleh tengok dekat link dan juga QR tu berubah. Saya tekan 8 hari bulan, dia akan bertukar. 9 hari bulan pun dia akan bertukar. 10 hari bulan pun dia akan bertukar. Bermaksud setiap link ni berbeza mengikut hari dan juga mengikut bazar. Ini supaya dari segi sistem ni kita nak mapping kan lah. Bazar ni berapa ramai dan sebagainya. So apa yang GPS boleh buat adalah untuk ketua bazar untuk keluarkan link tersebut, copy link ni masukkan dalam grup sukarelawan untuk mereka catat kehadiran. Contohnya saya keluarkan pada 10 hari bulan, ataupun kita ambil real situation lah. Kita tengok 15 kot ataupun 16 hari Sabtu depan. Mungkin Sabtu depan bermula dah operasinya sebab dah masuk Ramadan. Saya tekan 16. Bila saya tekan 16, saya tekan link ni, dia akan keluar ke sini. So bila dia keluar kat sini, untuk yang telah daftar, dia akan boleh terus masuk ke IC lah. Saya masuk ke IC saya contohnya, saya tekan hadir, dia akan masuk kehadiran. So bila saya masuk ke kehadiran tu, ketua bazar yang dalam tab laporan harian dia boleh refresh. Bila refresh, masukkan balik kata laluan semua, akan keluar dekat bawah ni. Oh sorry, yang ini tarikh semasa. So saya keluar yang nombor 16 hari bulan tadi tu, akan keluar nama saya yang saya dah letak, which is saya isi 6 hari bulan tadi tu. So bila isi, selepas habis operasi bazar tu, ketua bazar boleh sahkan. Kadang-kadang sebab ada orang isi tapi dia tak hadir. Okay, sebab ada emergency ke dan sebagainya lah kan. So yang betul-betul hadir kita perlu sahkan lah. Contoh ada 10 nama dekat sini, 8 orang je turn out, kita tekan klik-klik satu-satu dan kita tekan sahkan. Bila tekan sahkan, dia akan masukkan dalam sistem lah. Itu untuk sukarelawan. So bermaksud kalau ketua-ketua bazar nak generate link ni terus kepada, let's say operasi tu 7 hari, nak generate terus 7 hari pun boleh. Okay, hari pertama link ni, hari kedua link ni, dia perlu link yang berbeza sebab sistem boleh capture untuk link yang beza-beza. Sebab kita ada banyak bazar, kita ada banyak hari. So that's why perlunya link yang berbeza inilah. Itu untuk kehadiran. Yang kedua adalah bahagian kutipan makanan. Untuk kutipan makanan, ini kita akan tengok daripada segi cuaca. Contohnya cuaca juga cerah ataupun mendung ataupun dia hujan renyai je sepanjang hari tu, ataupun hujan lebat sepanjang operasi, ataupun hujan sekejap je. Dia hujan awal, lepas tu dia tak hujan, ataupun awal tak hujan, lepas tu
lewat operasi ni hujan, boleh letak hujan sekejap lah. Kemudian jenis makanan dia ada beberapa, ada jenis lauk, ada kuih, nasi dan sebagainya. So boleh identify mengikut kita punya template dan boleh tekan, contohnya nasi berlauk ada berapa kilo, 12 kilo contohnya, kita tekan tambah. Kemudian apa lagi? Kita tengok kuih. Kuih rasanya paling banyak lah, biasanya kuih yang banyak, kita letak 40 kilo contohnya, tekan tambah. Lepas dah settle semua tekan tambah ni, tekan ke maskini, dia akan masuk ke dalam rekod. Dia akan keluar dekat bawah kan. Ni contoh macam 16 hari bulan, dia dah keluar lah. Hujan sekejap dia tunjuk indikator dan berapa kilogram yang dicatatkan, dia akan keluar dekat sini. So ini untuk di kemudian hari lah untuk kutipan. So saya percaya untuk kutipan ni semua perlu letakkan datanya di sini. Dari segi kehadiran sukarelawan saya tak pasti, tapi sebaiknya kalau kita boleh capture dekat sistem ni, kita boleh keluarkan satu laporan lah, harian. Even kita boleh nampak real time berapa banyak sukarelawan yang dah masuk juga kutipan lah untuk the whole Malaysia. So itu sahaja untuk bahagian sistem, taklimat sistem lah. So, ada beberapa lagi lah slide yang saya akan terangkan. So dari sistem ini, apa yang penting ialah perlu daftar dahulu. Bila tak ada lagi bazar, boleh hold kejap. Kita akan masukkan lah bazar-bazar yang terlibat. Sekarang ni sekiranya bazar dah ada, baru kita akan boleh register. Kemudian barulah boleh mulakan dengan laporan harian dan sebagainya. So laporan harian ni, link ni yang diperlukan lah, link yang yang ini. So yang ni setiap ketua bazar akan isi setiap hari. Okay, saya rasa saya dah emphasize kat situ. Dan next adalah berkaitan dengan optional. Yang ini tugas yang tidak diwajibkan lah ataupun diharuskan. Itu sekadar tambahan. Itu untuk dapatkan butiran peniaga yang selalu menyokong dan juga memberi kerjasama. Untuk kita bagi penghargaan lah. Sekiranya ingin memberikan penghargaan, ketua bazar tersebut rasa macam kita nak go extra, kita nak appreciate peniaga ni. Ini kadang-kadang bukan jenis jumlah yang diberikan daripada ketua peniaga tu yang menjadi ukuran. Sebab kalau dia memberi lebih banyak, bermaksud dia banyak pembaziran kan. So dia perlu mengawal. So kita tidak boleh mengikut sokongan daripada peniaga ni berdasarkan jumlah berapa banyak dia bagi, tapi berdasarkan berapa kerap dia menyokong kerjasama ni. Dia bekerjasama dengan kita setiap hari, dia akan cuba untuk memudahkan dan sebagainya. Mungkin itulah kita boleh memberikan penghargaan kepada peniaga tersebut. Yang kedua adalah untuk create satu grup WhatsApp channel di one way communication kepada semua peniaga dekat bazar tersebut. So kita letakkan dalam satu channel group agar kita boleh update kepada mereka data kutipan harian. Semalam kita kutip berapa untuk pengetahuan ni lah, peniaga-peniaga ni, untuk create trust dan juga create rapport. Dan kita boleh letak juga gambar-gambar edaran tu, kita edarkan kepada siapa, penerimanya dan sebagainya. Masuk juga kita boleh kongsikan ramalan cuaca, hari gaji, weekend dan sebagainya, so that mereka, peniaga-peniaga ni boleh merancang jualan esok. Yang ini sekadar optional, tidak diwajibkan ataupun dia sekadar tambahan lah mungkin kita boleh buat. Yang kedua mungkin boleh sertakan juga video TikTok ataupun Reels dan tag seramai mungkin agar lebih ramai tahu tentang program ini. Dan juga boleh juga pelibatan akhbar dari media, sekiranya dia ketua bazar, dia nak invite mana-mana media negeri ke ataupun mainstream ke dan sebagainya, boleh juga merujuk kepada kenyataan media yang akan ada dekat dalam kit bazar tu nanti, insyaAllah. So ni chain of command daripada pemuda gema sendiri, which is kami ada pengarah dari tim masjid pusat, ada di PRC negeri, setiap gema negeri, dan baru kita akan linkkan kepada ketua bazar untuk menguruskan sukarelawan lah. So itu sahaja untuk skop tugas ketua bazar. So saya explain agak detail, kemudian saya akan terangkan tentang taklimat sukarelawan. Yang ini untuk setiap hari operasi. Untuk sukarelawan, ini slide yang sama. Sebab saya nak make sure semua nampak lah pembagian tugas dan juga kumpulan. Jadi saya dah terangkan, kita go for next. Inilah proses-proses yang terlibat, sekadar gambaran dahulu. Kemudian saya go detail every hours. So mungkin yang ini terpakai untuk Semenanjung. Mungkin di Semenanjung boleh, di Sabah dan juga Sarawak, di Borneo mungkin boleh readjust balik lah timing yang lebih kurang. Mungkin saya akan carangkan juga live stream, saya mungkin boleh edit semula untuk carangan di Borneo. Okey. Pertama adalah untuk tugas pertama memaklumkan kepada peniaga. So dicadangkan di belah kiri ini adalah masanya, which is masa yang kurang pengunjung.
Biasanya di awal, 4.30 hingga ke 5.30 biasanya kurang pengunjung. So waktu itulah kita boleh approach peniaga sebab kalau ramai dia biasanya di tengah sibuk. Ataupun di hujung, pukul 6.45 hingga ke 7.20. Sebab saya check dekat di Klang Valley ni, dia punya waktu berbuka dia paling hujung pun nanti kita akan berbuka seawal 7.20. So tak adalah sebelum pukul 7 dan sebagainya. So kiranya maksudnya sebelum berbuka tu kita boleh approach pengunjung, peniaga yang kurang masa tempoh kurang pengunjung ni lah. So biasanya dia akan depends kepada jumlah bazar dan saiz bazar tersebut, jumlah peniaganya. Mungkin dia akan settle 1 hari saja ataupun dia akan memerlukan 2 hari. So boleh lihat di sini pemakluman kepada peniaga berkenaan dengan usaha MySavePhone ni sebagai pemudah cara dan menolong peniaga untuk menguruskan lebihan makanan yang tidak habis untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan seperti asnaf, pelajar, orang asli, anak yatim, surau berdekatan dan sebagainya lah. So kita nak memahamkan kepada peniaga ni kita tidak mahu mereka masak lebih semata-mata untuk menyumbang. Dan nanti risau membebankan peniaga. Kita tak nak push mereka, tak nak mereka anggap kita nak makanan percuma. Kita nak jadi pemudah cara untuk menolong mereka untuk menguruskan lebihan makanan. Itu nak mengurangkan perselisihan faham tu lah agar tak ada salah faham. So terangkan kepada peniaga, itu yang pertama. Yang kedua, boleh minta peniaga untuk hantar kelebihan makanan mereka dekat booth MySavePhone. Tak katalah kita akan datang, sebab kalau kita kata kita datang mungkin orang tak hantar. So kita kata dulu minta peniaga tu hantarkanlah lebihan makanan sekiranya ada ke booth kita untuk kita uruskan. Yang ketiga, untuk taklimat ni, kita boleh utamakan taklimat ni kepada peniaga yang menjual makanan yang sudah disediakan lebih awal atau makanan yang dimasak dalam kuantiti yang banyak. Seperti peniaga kuih, nasi berlauk, mi berkuah, gorengan kuali besar macam dia masak mi, dia masak nasi goreng ke yang dalam kuali besar tu kan, kuali kawah tu, dan lain-lain lah. Mana yang mungkin dirasakan dimasak dalam kuantiti yang banyak. Mungkin kita boleh approach peniaga tersebut dahulu, diutamakan. Sebab biasanya mereka ni antara yang selalu ada pembaziran, terutama kuih. Kuih biasanya antara yang paling banyak lah yang akan membazir, kebiasaannya. Yang kedua, boleh lewatkanlah taklimat kepada peniaga yang mungkin masak berdasarkan permintaan on demand. Seperti ayam bunting ke, roti john, burger, char kway teow, blended dan lain-lain. Bila kita minta baru dia masak. So biasanya dia kurang pembaziran. Kadang-kadang ada sebenarnya bila contoh roti john dia masak banyak kan, tapi akhirnya tak terjual sebab hujan ke. Tapi kita boleh lewatkan lah sebab biasanya mereka ni boleh jadi tak menentu. Biasanya kuranglah pembaziran dekat gerai-gerai yang seperti ini. So harap kita boleh jelaskan kepada sukarelawan untuk terangkan berikut dan juga utamakan peniaga-peniaga yang mungkin berpotensi untuk membazir. Okey, itu adalah untuk hari pertama dan juga hari kedua. Depends kepada saiz bazar. Sebenarnya untuk kita set up tapak bazar tersebut, ini lebih kurang pukul 6.30 hingga pukul 7 lah untuk kita set up. Which is kita nak kena pasang kemah, terlepas pasang kemah dan susun meja kursi. Sila rujuk gambar rajah untuk susunan tu lah macam saya ceritakan tadi untuk cadangan meja 1, meja 2 dan juga meja 3. Yang kedua adalah untuk pendaftaran dan juga kehadiran sukarelawan dalam sistem Sigma, sistem tadi tu. So kalau pertama kali boleh isi dulu pertama kali. Kalau dah pun isi pertama kali tu boleh klik kehadiran sajalah untuk isikan IC. Kemudian yang ketiga adalah untuk taklimat dari ketua bazar tu untuk pembagian tugas. Untuk pembagian tugas yang inilah. Ini pembagian tugas. Tugas siapa yang nak jaga meja 1, meja 2, meja 3, tugas 1, 2, 3 ni lah. 4. Tapi tak bermakna tugas meja 1 dia tak boleh cross ke tugas 2. Boleh je. Dia depends kepada ketua bazar tu punya aturan. Yang keempat adalah untuk penyediaan serta menyahkumankan penggunaan sanitizer dan juga menggunakan sanitizer dan pengelap. Ini untuk peralatan-peralatan untuk kita membungkus pembungkusan semula. So peralatan-peralatan meja dan sebagainya perlu dilap lah sebelum kita memulakan. Ini untuk set up tapak bazar di peringkat awal. Kemudian ni masa timing operasi yang paling crucial, iaitu dalam lebih kurang pukul 7 hingga pukul 8. Even pukul 7 sebelum maghrib pun biasanya dah berlaku untuk kita terima, timbang dan juga rekod jenis makanan. So di tugas yang pertama, iaitu untuk terima, kita semak dulu
terlebih dahulu jenis makanan tersebut. Bila kita dah semak, kita dah tahu jenis makanan, baru kita timbang ikut jenis makanan dan rekodkan di dalam borang kutipan harian. Yang kemudian yang keempat, pengasingan dan juga pembungkusan. Ni meja nombor 2 tu. Meja 2 ni antara yang paling kritikal sebab kita nak menjaga food security, keterjaminan ataupun keselamatan makanan. So kita pastikan 2 ke 3 orang pengendali makanan dalam keadaan bersih. Tangannya disanitasi, memakai apron, memakai sarung tangan, memakai mask, dan juga kalau lelaki ataupun yang ada rambut tu boleh bertopi, dan kalau yang wanita bertudung okey lah. So ini agar menjaga kebersihan dan juga hygiene kebersihan lah. Okay. Yang kedua lah, untuk buka bungkusan makanan tersebut, periksa dan asingkan makanan yang rosak sekiranya ada. So makanan yang elok tu kita akan bungkus semula makanan tersebut sekiranya perlu. Sebab kadang-kadang makanan yang kita dapat tu dah siap by packing. So kita perlu letak stiker je. Mana makanan yang rasa dalam kuantiti bak, contohnya saya pernah dapat nasi, dia bagi dalam satu plastik besar, plastik warna merah masa tu, dan saya kena repack balik nasi tu kepada individual pack. So maksudnya kita perlu repack balik lah. So nombor mana tadi? Nombor 3, bungkus mula makanan sekiranya perlu kepada bekas makanan yang lebih kecil. Kemudian letakkan stiker Masefood kecil, dia stiker tu dia kecil je, jangan besar sangat, di semua bekas makanan tersebut. Yang ini penting. Sebab kalau kita tak letak stiker ni, penerima tu mungkin tak dapat info tentang makanan tu perlu dihabiskan dalam masa 2 jam ataupun sebelum pukul 11 malam, dan juga mungkin ada QR code untuk dia scan sekiranya ada maklumat tentang makanan tu lah. Yang ini penting untuk kita tahu status makanan tersebut daripada penerima. Stiker ni untuk penerima yang menerima makanan. Yang keempat, untuk labelkan jenis makanan pada beg menggunakan stiker kosong dan juga pen marker. Sebab bila kita dah letak tu, kita mungkin dah bungkus balik ke mungkin dalam plastik yang lain ke, kita tak nak buka dah, mungkin kita letakkan je stiker kosong atas tu, kita tulis marker. Yang ini adalah nasi ayam contohnya, ataupun yang ini adalah laksa. Boleh letak lah, ini label stiker kosong di atas beg ataupun bekas lain selepas kita repack, jadi kita susun balik. Dan susun makanan tersebut di dalam bakul ataupun bekas yang besar untuk makanan bekas makanan yang rapuh dalam bekas besar, dan juga untuk bekas makanan yang mungkin agak keras, yang boleh tahan berat, yang boleh stackable, mungkin boleh letak juga dalam beg woven besar, beg IKEA dan sebagainya. Sebab beg IKEA, beg woven ni dia agak praktikal sebab kita boleh bawa balik ke hari esoknya, dia tak menggunakan ruang yang besar dan sebagainya lah. Yang kelima adalah untuk pastikan semua makanan disusun dan letakkan di atas meja ataupun kerusi sekiranya meja dah penuh. So makanan tidak dibenarkan diletakkan di bawah walaupun ada elastik tikar. Yang ini penting sebab yang ini kami selalu dapat teguran jugalah untuk memastikan setiap makanan ni tak letak di bawah sebab ada food security issue. So walaupun ada tikar, that's why sukarelawan sekiranya ada peralatan dia, barang-barang dia boleh letakkan di atas tikar di bawah meja. Peralatan sukarelawan kalau boleh tidak diletakkan atas meja. Atas meja tu untuk operasi saja. Dan perlu disanitizekan lah meja tersebut. Itu untuk meja nombor 2 lah, saya panggil meja nombor 2, dan juga untuk pengasingan dan juga pembungkusan makanan. Kalau pada setter tu boleh letak ke meja nombor 3 lah untuk untuk susunan seterusnya. Kemudian di akhirnya pukul 8 ke 8.30, kali ni kami nak meletakkan cut-off, iaitu untuk edaran makanan kepada penerima ni, penghantaran perlu dilakukan pada jam 8 PM, 8 malam, dan selewatnya 8 suku. Yang ini penting sebab agar makanan tu sampai kepada penerima dengan pantas, dan juga sukarelawan juga boleh balik tidak lewat lah, boleh awal ataupun dia nak mengerjakan nak makan, kalau yang belum makan besar tu boleh makan, ataupun yang ada yang terlewat solat tu boleh solat dan sebagainya lah. Dan juga boleh prepare untuk tarawih sekiranya perlu. So penting untuk ini, penghantaran perlu dilakukan by pukul 8, selewatnya 8 suku. Kemudian boleh edarkanlah makanan ke lokasi yang kena pasti, sama ada dibalik kepada kampus ke dan sebagainya. Kemudian untuk yang keenam adalah kemas tapak adalah juga laporan harian. Pastikan tapak operasi ditinggalkan dalam keadaan bersih dan peralatan di dalam keadaan selamat dan juga bersih untuk kita repair balik dan bawa balik. Sekiranya boleh bawa balik, kita bawa balik, ataupun sekiranya bazar tersebut ditinggalkan, kita akan tinggal, boleh ditinggalkan, tapi bergantung kepada masing-masing punya decision macam mana.
Kemudian ketua bazar pula ataupun boleh mewakilkan siapa-siapa lah sukarelawan itu untuk jumlahkan data kutipan mengikut jenis makanan dan diisikan di dalam sistem seperti yang saya tunjukkan tadi, serta sahkan kehadiran sukarelawan yang hadir tadi, dan kemudian boleh juga boleh bersurat. Ada sikit tambahan, iaitu maklumkan kepada peniaga 2 hari terakhir berkenaan penamatan operasi di bazar. Sebab risau ada peniaga mencari kita selepas kita dah habis, kita tak beritahu kita dah habis esok ni. Jadi dia akan menyebabkan mereka tercari-cari. So boleh maklumkanlah peniaga untuk 2 hari terakhir. So itu sahaja daripada saya. Mungkin saya nak tunjukkan sedikit berkenaan dengan borang tersebut. Yang ini adalah kit ketua bazar. Kalau ada scan QR tadi tu ataupun tekankan link tu, dia akan keluar macam ni lah. Ada bahan cetak, template design, cetak borang, ada bahan medsos, kita kerja training. Trainers ni yang slide yang saya tunjukkan tadi ada dalam link ni. Saya pecahkan terus pada 3, pengenalan pemuda gemas, tugas ketua bazar, taklimat sukarelawan. Contohnya taklimat sukarelawan dia untuk sukarelawan saja. Dan 6 pages saja. So, mudah untuk kita tengok lah. So apa yang saya nak tunjuk adalah berkenaan dengan borang ni. So borang ni terutama adalah borang data kutipan. So ini adalah jenis data kutipan yang ada. Boleh letakkan tarikh, lokasi bazar tersebut dan juga cuaca semasa lah. Kemudian ni yang khas untuk yang tugas meja 1 tadi tu. So nasi berlauk boleh letakkan kutipan yang macam mana. So kat bawah ni ada contoh cara isi, contohnya macam contoh air minuman. Dia 3.2 kilo. Letak 3.2 tambah berapa lagi lepas tu. Ada lagi orang datang letak. So kita letak 4.2 contohnya, 4.7. Akhirnya kita akan jumlahkan. Begitulah untuk isi dekat dalam setiap satu. Kertas kerja yang ini kami gunakan untuk hantar kepada KPN HCP. So yang tu boleh itu sebenarnya yang kami bagi kepada KPN HCP lah. Yang kami bagi. Tapi sekiranya daripada negeri-negeri nak menggunakan ataupun nak adjust ke, boleh adjust accordingly lah kertas kerja tersebut. Ni kertas kerja ni. Template kertas kerja. So boleh make copy dan edit. Boleh tak edit terus kat sini lah. Kalau edit terus nanti semua orang akan nampak lah editing tu. So make a copy dan juga edit. Okay, so itu adalah saya punya last tentang training kali ni. So saya open kepada soal jawab lah. Sekiranya nak bertanya, boleh bertanya sekarang insyaAllah. Silakan. Saya open for question. Rasanya saya tengok juga dekat dalam chat box ni ada yang bertanya ke? Ujian untuk tahun 2024 ni saya beritahu. Okey, ketua bazar boleh tunjukkan semula. Okey, sekejap saya tunjukkan semula QR dia tu. Okey, ni. So boleh scan kat sini. Boleh silakan Puan Sheila Nain. Ada tanya soalan? Boleh tekan mic, buka mic untuk tanya. Makan durian dalam Halkum. Assalamualaikum. Oh ada daripada Projek Kadir. Saya GPS dari Geomatika College Keningau Sabah. Mahu bertanya mengenai adakah wakil gema di negeri ini akan bantu lead peringkat awal? Sebab nanti risau pula tidak ketentuan perjalanan sebab jika dilihat macam banyak juga ni kena atur pengurusan. Kan ada orang pakar juga ni sebaiknya daripada gema untuk meninjau perkembangan sebelum program dan semasa program. Pada yang lepas kita berdasarkan permintaan lah sekiranya perlu kita akan hadir. Cuma di Sabah tidak ada gema di sana. So kami akan turun lah daripada pusat sini, akan cuba turun untuk operasi di Sabah lah. InsyaAllah sekiranya diperlukan untuk di sana. Di Sarawak ada. Di Sarawak ada wakil daripada gema. Boleh bantu untuk tengok lah. Video recording boleh tengok balik dari dekat mana ya. Nanti saya akan uploadkan dalam YouTube. Mungkin saya akan serahkan kepada KPDN untuk mungkin boleh sebarkan kepada yang lain-lain juga insyaAllah.
link tersebut. So ada lagi soalan ke? Puan Sheila Nair ada nak bertanya ke? IPG Perempuan Melayu juga perlukan wakil gema untuk projek kali pertama ni. Boleh. Boleh berikan kepada kami apa nama ni, tarikh mula ataupun tarikh tempoh tarikh yang operasi di setiap GPS masing-masing lah. Jadi kami boleh talikan dengan timing kami sebab setiap operasi ni beza-beza tarikhnya. So kita boleh adjust resources yang ada lah, insyaAllah manpower yang ada set pemudi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya dari GPS Quest International University nak bertanya, mungkin saya termiss tapi tarikh operasi untuk projek ni dah ditentukan ke? Sebab untuk universiti saya bulan ni adalah bulan untuk final exam, takut terlanggar masa. Okey, faham. Daripada set pemula gema kami tidak menetapkan tarikh operasi. Dia bergantung kepada setiap bazar ataupun ketua bazar punya judgement lah. Macam tadi ada final exam ke mungkin buat selepas final exam. Kami mencadangkan 7 hari anytime dalam bulan Ramadan. Ada yang saya dengar nak buat minggu kedua, ada yang nak buat minggu ketiga, ada yang buat di awal Ramadan pun ada. So bergantung kepada situasi masing-masing lah. Itu mungkin saya tak pasti daripada aturan daripada KPDN nak buat macam mana. Nak menetapkan tarikh ke dan sebagainya, kami hanya boleh memberikan pandangan lah. Sekiranya macam yang saranan tadi itu dah 7 hari dan tarikh-tarikh itu tak semestinya di awal Ramadan. Dia bergantung kepada situasi di tempat masing-masing, di kawasan masing-masing. Boleh ditetapkan begitulah. Tapi sekiranya macam ditetapkan, mungkin perlu ada key person jugalah untuk mengumpulkan daripada GPS yang nak buat operasi Masifo ini, tarikhnya tu. Tarikh dan di bazar mana. Untuk kita di Ponegemo juga kami perlu lihatlah untuk kami adjust sekiranya perlu untuk hadir daripada site Ponegemo. Okey, terima kasih. Sama-sama. Maksudnya setiap GPS perlu cari satu bazar ke untuk lakukan kerja sukarelawan ini? Ya, sepertinya begitulah untuk cari satu bazar berdekatan. Sebab kalau daripada site gemuk mungkin jauh, contohnya macam dekat Melaka kan, buat di Jasin. Tapi sukarelawan dekat Bandar Melaka contohnya dia macam jauh dan perlu Gajah ke. So kalau boleh cari yang berdekatan sebab macam saya kata tadi, bazar tu dan juga penerima tu perlu berdekatan agar tidak sampai lewat kepada penerima. Okey. Kemudian sukarelawan yang bertugas untuk agihan di bazar dan sukarelawan yang bertugas di premis asrama adakah layak menerima sijil untuk program Masifo ini? Untuk agihan di bazar, layak, semua layak. Semua tu dipanggil sukarelawan lah, sama ada dia bertugas di premis ke ataupun di agihan ke dan sebagainya, dia sama. Dia menjalankan operasi Masifo lah. Layak untuk menerima sijil. Kalau KPDN tak bagi, kami bagi. Saya tak pasti macam mana. Maaf saya masuk lewat tadi, program ini kena buat setiap hari atau boleh buat sekali atau 2 kali sahaja dalam bulan Ramadan. Yang dicadangkan tadi adalah kita buat dalam tempoh 7 hari. So that kita boleh nampak impak dia. Agar peniaga faham kita punya presence dan kita boleh dapat data yang mencukupi untuk kita menilai sebenarnya bazar tersebut adakah banyak banyak pembazirannya ke ataupun sebagainya lah berdasarkan saiz bazar tersebut. Dan juga kalau 7 hari baru kita boleh experience cuaca yang mungkin berbeza-beza. Kalau hanya satu cuaca mungkin kita tak nampak lah. So that's why kami mencadangkan 7 hari. Tahun lepas kita mencadangkan 14 hari. So 14 hari tu banyak tim gema yang boleh lakukan, tapi kerjasama luar dia biasanya macam reluctant untuk gerak sejarah 14 hari. That's why tahun ni kita turunkan lah daripada 14 kepada 7 hari. Okay, ada lagi soalan ke? Urusan di bazar, okay. QR code kehadiran aktiviti adakah akan disediakan oleh pihak gema atau ketua bazar yang perlu sediakan untuk setiap hari? Ini saya tak pasti. Mungkin pihak KPDN HQ boleh tolong bagi penjelasan juga lah sama ada nak menggunakan sistem ke untuk kehadiran sukarelawan. Tapi untuk kutipan saya sarankan memang guna yang pemuda gema punya lah, so that kita boleh di akhir program tu nanti kita akan keluarkan satu laporan untuk setiap kolaborasi lah untuk KPDN kita akan bagi dan sebagainya untuk kutipan. Tapi untuk sukarelawan pun kita akan bagi sekiranya menggunakan sistem kita lah.
So kalau menggunakan sistem, dia akan ketua bazar boleh masuk ke dalam sistem tersebut dan boleh generatekan link harian tu setiap hari. Ataupun di hari pertama nak link generate link tu sampai ke hari ke-7 pun boleh. Daripada hari pertama sebab dia kita boleh generate daripada awal. Even backtrack pun boleh. Maksudnya hari kedua dah ni. Hari pertama dia lupa nak keluarkan, dia boleh keluarkan balik link yang hari kedua hari pertama tu. Mengenai ketua bazar ni, siapa yang jadi ketua bazar dari pihak Gema ke atau pihak KPDN atau bagaimana pun cara mungkin saya terlepas pandang tentang ini. Okay, ketua bazar ni daripada KPDN lah. Daripada pihak KPDN sebab pemuda Gema kami akan daripada pihak GPS. Daripada pihak GPS bukan daripada Gema. Sebab kami akan guide akan dari PSC negeri sebab daripada Gema pun kami akan ada bazar kami. Daripada kami juga akan guide rakan muda contohnya daripada Belia Harmoni ke ataupun persatuan-persatuan lain lah termasuk juga dengan GPS. So ketua bazar adalah sukarelawan institut kan, betul. Ketua bazar terdiri daripada sukarelawan tu, dia akan menjadi ketua bazar sukarelawan tersebut lah. Okay. So ada yang nak buka mic untuk bertanya terus pun boleh sebab macam Assalamualaikum, saya nak tanya. Waalaikumsalam. Silakan. Masa dekat kemah yang set up tu dia ada kai rentang menunjukkan program KPDN ke? Boleh printkan ni. Itu antara skop tugas ketua bazar juga untuk printkan banner. Banner tu ada untuk mentioning lah tentang apa yang kita buat. Oh, banner tu memang dah ada lah. Banner tu kami dah provide, kami dah sediakan. Tapi dari segi template lah. So sekiranya nak ubah, boleh ubah lah daripada banner tersebut. Nak letak logo, nak letak bazar mana ke dan sebagainya lah. Okey, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik. Tuan nak tanyalah macam meja dan kemah ni pihak Gema yang akan sediakan ataupun pihak KPDN Ketua bazar perlu mencari lah. Oh, ketua bazar yang kena buka lah. Yes, betul. Ketua bazar. Dia macam kita buat program. Kita perlu mencari resources. So apa yang Gema buat adalah kita guide lah apa yang dia perlukan dan sebagainya. Berdasarkan dia punya pengalaman. Okey, baik. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Peruntukan yang diturunkan untuk kita printing all those things kan daripada KPDN HP. Jadi peruntukan itu agaknya bila yang akan diturunkan pasal yalah student kan memang diorang tak ada kewangan yang kukuh. Itu mungkin bukan saya, mungkin daripada pihak KPDN HP boleh jawablah soalan tersebut. Atau ada soalan lain yang berkaitan dengan operasi ni, kalau nak tanya saya pun boleh cakap. Bila dah jumpa bazar, GPS kena inform pihak Gema atau KPDNK yang kita dah pilih bazar tu untuk buat kerja sukarelawan. Kemudian akan inform pada ketua bazar atau GPS inform sendiri pada ketua bazar. Bila jumpa bazar, GPS kena inform pihak Gema. Okay, actually GPS tu adalah ketua bazar tersebut. So ketua bazar tu akan report kepada daripada site Gema, kita akan ada PIC negeri lah untuk memantau setiap ketua bazar dan juga bazar-bazar yang berada dalam negeri tersebut. Jadi mungkin ada miscommunication kat sini. Iaitu ketua bazar tu adalah daripada pihak GPS yang akan melantik siapa yang akan lead masing-masing operasi di tempat masing-masing. So Gema kita akan kita akan guide. So that GPS boleh take ownership kepada program ini. Program ini sangat strategik sebab macam yang saya pernah bagi tahu sebelum ini, di sesi yang sebelum ini, kami nampak food bank campus ni banyak kosong. Ini ada beritahu daripada YBTM sendirilah. Bila kosong, so kita tengok pelajar ni perlukan makanan. That's why kita nampak program Masih Food yang kita dah buat tahun-tahun ni, kita jarang masuk ke kampus. Kali ni kita nak fokus kepada kampus agar kita dapat menolong pelajar-pelajar dalam kampus tersebut ada jumlah makanan lah. Dan ini sebagai satu permulaan di peringkat Ramadan. So nak dicadangkan daripada GPS juga. Ini bukan daripada saya lah, ini mungkin daripada KPDN sendiri.
Untuk GPS ni menggunakan modus operandi yang sama untuk gerakkan di luar Ramadan, di pasar malam, di pasar tani dan sebagainya, agar dapat kita boleh pelajar ni boleh experience berprogram dan juga berjumpa, berinteraksi dengan orang luar, masyarakat luar. Bukan hanya dalam kampus saja, kita boleh keluar, boleh buat involvement dan sebagainya dan bawa ke dalam kampus untuk apa nama ni, misi-misi kebajikan juga. Dan kita nak menyelamatkan pembaziran, macam saya kata tadi lah, pembaziran kat Malaysia ni sangat-sangat kritikal. Dan kita perlu ada inisiatif-inisiatif seperti MySafe ni untuk mengurangkan pembaziran dekat Malaysia. At the same time kita nak memberi juga kepada orang luar. So that's why yang program MySafe ni sangat strategik untuk GPS, untuk take ownership. Mungkin boleh jadikan program tahunan, program selepas ni program bulanan ke dan sebagainya. So ketua bazar tu bukan daripada pemuda-gemar, perlu datang daripada GPS sendiri untuk uruskan lah daripada awal. So sekiranya ada apa-apa yang rasanya pertanyaan ke diperlukan ke, boleh tanya pada pemuda-gemar. Itu daripada side kami lah as a guidance, insyaAllah. So untuk yang bazar yang dipilih, saya pun tak pasti sebab kami tak pasti daripada KPDN HQ siapa yang akan mengumpulkan bazar-bazar yang dipilih dan juga tarikh ni. Tapi dari side Gema kami memerlukan untuk kami aturkan sekiranya perlu untuk apa nama ni, penggerak kami turun ke tempat tersebut untuk bagi guidance. So siapa ya? Mungkin boleh jelaskan kah daripada pihak KPDN HQ untuk apa nama, pengumpulan bazar-bazar yang dah dipilih dan juga tarikh-tarikh yang ditetapkan daripada GPS, ataupun nak minta Gema yang uruskan kan macam mana? Untuk pemilihan bazar, yang tu GPS dan KPDN negeri yang akan tentukan. Maksud saya untuk pengumpulan tu. Yang menyerap pengumpulan bazar-bazar daripada semua GPS. Yang akan kumpulkan tu daripada KPDN lah kan? Senarai bazar-bazar tu ke? Betul, Ya. senarai. KPDN yang akan kumpulkan, nanti kami akan bagi dekat Gema. Okey. Itulah. So boleh berikan kepada Gema. Dan itulah ada pertanyaan ni. Give form kepada pihak Gema tentang bazar yang dipilih. So mungkin daripada KPDN lah yang akan jadi focal entiti yang akan maklumkan kepada Gema. Terutama bazar dan juga tarikh operasi. Untuk maklumat lokasi bazar dan tarikh operasi, kita dah minta KPDN negeri untuk bincang dengan GPS. So GPS sendiri yang akan tentukan di mana diorang nak beroperasi dan bila diorang boleh beroperasi. Bukan kami yang tentukan. Diorang pilih, nanti kami akan kumpul dan bagi kat Gema. Okay. Sebab kita ikut availability pelajar sendiri. Terima kasih Puan atas pencerahan. InsyaAllah. Ada lagi ke soalan? Ada lagi satu soalan. Kalau berkaitan yang pendaftaran ketua bazar tu, so yang hadir untuk training hari ni semua dah boleh mula register lah kan? Untuk ketua bazar tu? Ya. Sebenarnya untuk register ketua bazar perlu ada bazar tu dulu. So buat masa ni kita tak ada listing bazar. So kalau macam kita tekan ke, saya cuba buka semula dekat sini. Contohnya macam pendaftaran ketua bazar ni kan. Dia bila nak isi ketua bazar ni, dekat bawahnya akan ada ruangan untuk lokasi bazar. So lokasi bazar ni kita perlu dapat daripada KPDN untuk kita tuliskan dekat sini lah. So sebab setiap ketua bazar tu dia boleh tengok dan juga menguruskan bazar dia. So until kita dapat daripada KPDN, until then mungkin tak boleh lagi lah nak register. So thank you for pertanyaan tu. Yes, saya pun terlupa nak beritahu tentang ini. Alright, thank you. Terima kasih.
Okay, ada lagi pertanyaan ke? InsyaAllah petang ni akan ada lagi satu sesi, tapi itu lebih pada macam sesi yang diminta daripada college community. Tapi saya fahamkan mungkin daripada pihak KPDN yang mungkin tidak dapat hadir pada waktu pagi akan join di waktu petang. So mungkin daripada petang ni sekiranya pada pagi ni ingin ulangan semula ke dan sebagainya, mungkin boleh join yang petang ni lah, sesinya pukul 2.30 insyaAllah. Itu boleh guna. So ada apa-apa lagi ke soalan? Kalau tidak, saya mungkin boleh serahkan kepada KPDN HQ, Puan Muslimun mungkin ataupun Puan Najla ke untuk seterusnya insyaAllah. Okay, terima kasih kepada Tuan daripada pihak GEMA. Okey, harapnya sesi TOT ini memberi pencerahan kepada kita semua berkenaan dengan gerak kerja untuk program My Safe Food ni. Cuma tadi ada beberapa pertanyaan kan berkenaan dengan sebagai contoh dari segi protokol dan sebagainya. InsyaAllah kita akan maklumkanlah sebab masa ni kita sedang mendapatkan kelulusan daripada top management berkenaan dengan bajet lah. Yang penting sebenarnya saya nampak bajet lah kan. Kalau tidak susah nak bergerak kan tuan. So kalau tak ada bajet pun susah. So tak apa. Mana-mana yang kita boleh selaraskan untuk program ni sebagai contoh yang tadi, mana-mana yang boleh didahulukan dari segi gerak kerja tu teruskan. Dan pada masa sama kita ada beberapa kita nak selaraskan, termasuklah yang pertemuan kita yang sebelum ni ada mohon untuk kita bagi pemakluman kepada IPJM pun kita tengah usahakan untuk bagi satu surat kepada Rektor IPJM dan lain-lain lah yang kita boleh bantu untuk melancarkan program My Safe Food. So itu saja. Terima kasih banyak kepada pihak GEMA, tuan-tuan dan puan daripada JPS untuk program TOT pada pagi ini. InsyaAllah kalau ada pertanyaan boleh refer kepada macam GPS, kita ada penyaras di negeri, boleh tanya di negeri dulu benda ni. Kalau ada yang melibatkan isu yang melibatkan headquarters, boleh berhubung dengan Puan Najla tadilah. Ya. Alright, itu saja. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih semua. Okey. Daripada Tuan, kalau ada apa-apa? Tak ada. Saya akan berikan link rekod hari ini kepada pihak KPDN lah untuk mungkin dia diberikan kepada GPS yang untuk rujukan semula insyaAllah. Saya akan serahkan dalam bentuk YouTube, link YouTube insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang mendengar dan sekiranya ada pertanyaan seterusnya mungkin boleh kita bertanya di kemudian TOT. Dan sekiranya perlu untuk request another split TOT ataupun taklimat pada sukarelawan sahaja di tempat masing-masing, boleh roger kepada pemerintah. Kita akan aturkanlah sama ada pihak negeri sendiri daripada GEMA negeri sendiri untuk explain ke dan sebagainya. So terima kasih semua. Kita akan cuba bantu sebanyak mungkin agar program ini dapat memberi manfaat kepada GPS, terutamanya kepada pengurangan pembaziran dan juga kita boleh bantu kepada pelajar-pelajar di setiap kampus lah. InsyaAllah oleh itu terima kasih kepada semua yang terlibat hari ini. Mungkin saya boleh tutup kat sini? Boleh Tuan. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Tuan Muslimun dan kita habiskan di sini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih semua.